Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita peluang dan juga ruang untuk sama-sama kita memperbaiki diri, terutamanya memperelokkan anggota batin kita, iaitulah hati. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kita pada yang lalu, muqaddimah. Tengok muqaddimah. Dalam mukadimah ni nak menceritakan yang pertamanya berkenaan tentang ta'rif ilmu tasawuf. Ta'rif ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya dipanggil pengenalan ataupun definisi, dipanggil ta'rif. Tentu kita dah bahas dah pada kuliah pada kelas kita ataupun kuliah kita yang lepas. Jadi pada hari ini kita nak sambung, iaitulah masuk kepada faedah. Dan adapun faedahnya, faedah ilmu tasawuf. Faedah ni bahasa Arab, bahasa Melayu dah kegunaan. Apa kegunaan belajar ilmu tasawuf ni? Nak tahu juga apa dia kegunaan dia. Maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tu dipanggil faedah mengaji ilmu tasawuf. Kita nak hati kita ni kosong supaya Allah itu ada dalam hati kita. Kena faham satu, bila kita nak Allah ada dalam hati kita, bukan diri seketui Allah duduk dalam hati kita. Sebab Allah ini bukan benda. Kalau kata benda, boleh bubuh dalam satu ruang. Manakala di sini tak boleh. Lepas tu kita nak ingat Allah lah, cerita ada di sini. Kita kena kata mengkosongkan hati tadi daripada ingatan yang lain daripada Allah. Kena buh ingatan. Sebab kita kena ingat Allah Ta'ala. Fadhkurullah. Kena ingat. Allah pun suruh kita ingat kepada dia. Udhkurullah zikran kathira. Ingatlah kamu semua akan Allah Ta'ala zikran kathira, sebagai ingat yang banyak. Ingat yang banyak tak disebut Allah, Allah, Allah. Mana kata ingat, sentiasa. Ingat ni sentiasa. Kalau sebut, dia dah rehat berhenti dia. Kalau sebut kata ingat, dia kena sentiasa. Habis. Dan menghiasi, faedah lagi. Faedah Ibn Taymiyah ni berapa? Dan menghiasinya hati dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Memandang Tuhan sekalian alam. Kita jangan rasa pening kepala, rasa keliru. Sebab apa? Sebab kita mengaji ilmu tasawuf ni bukan kita nak pelik daripada orang lain. Dia ada dia punya kaedah dia.
Nak ingat Allah pertama. Yang kedua, kena memandang. Bila sebut memandang, bukan guna mata kepala. Kalau melihat, baru guna mata kepala. Memandang ni guna mata hati. Memandang kepada Tuhan sekalian alam. Kita tengok langit, kita tengok bumi, kita tengok pokok, kita tengok binatang, tengok laut, nampak Allah Ta'ala. Memandang Allah Ta'ala. Memandang tu apa? Memandang kebesaran Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ni tanpa ada bantuan ataupun rakan kongsi untuk nak membuat alam ni. Kita pandang yang tu saja. Dalam bahasa Arab dipanggil basirah. Basirah ni memandang. Kalau basar, dia tengok dengan mata kepala. Habis. Tu dipanggil faedah. Maknanya faedah mengaji tasawuf ni ada dua. Pertama, nak mengkosongkan hati supaya ingat Allah sahaja. Yang kedua, nak menghiasi dengan hati kita tadi ni memandang Allah. Tu ya faedah dia. Yang ketiga, dan ada pun hantaran ilmu tasawuf ni apa dia? Hantaran ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya maudhu'. Bahasa kita lah ni tajuk bahasan dia, tajuk nak menceritakan, tajuk perbahasan. Ilmu tasawuf ni duk cerita pasal apa? Duk sembang pasal apa? Duk bahas tentang apa? Ni. Maka iaitu tajuk bahasan tu, maudhu' tu, hati manusia. Tu. Tajuk bahasan dia, tempat yang nak cerita, nak sembangnya ialah hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Sekira-kira pihak kelakuan yang datang kepadanya. Nabi SAW pun ada bersabda dalam sesungguhnya manusia itu ada dalamnya segumpal daging. Sekiranya baik daging tadi, baiklah seluruh anggotanya. Kalau sekiranya daging tadi buruk, maka seluruh anggotanya buruk. Ala, Nabi kata, ketahuilah, ala wahyal qalb. Ketahuilah, semua ialah yang dikatakan tadi ialah hati. Hati di sini bukan hati yang kita kata hati merah tu, bukan hati jantung tu. Hati di sini ialah hati yang bangsa rohani. Hati ada dua. Hati jasmani yang kita boleh operate, boleh tengok, pam darah duk berdenyut, duk tu, jantung lah kita kata. Yang tu hati yang jenis jasmani. Yang tu pun ada pakar dia. Bila sebut mengaji tasawuf ni, nak tengok hati yang mana? Hati rohani. Hati rohani ni dalam lagi. Yang tu dia kena ada pakar juga. Iaitulah ulama' lah. Ulama'. Dia pakar untuk nak memperbaiki hati kita. Sebab apa pentingnya memperbaiki hati ni? Ialah hati diibaratkan seperti raja. Kalau raja itu baik, anggota rakyatnya juga akan jadi baik. Kalau raja tadi jahat, hina, maka anggota yang lain pun akan turut hina disebabkan ikut apa yang raja nak. Sebab tu kalau kita tengok duk berasa nak tengok benda-benda haram, hati nak tengok, mata pun turut tengok. Beza dengan raja baik, mai pilah depan mata dia tu tayangan-tayangan ataupun model-model benda-benda haram, dia tak berasa nak tengok. Sebab apa? Sebab raja tak berkenan. Bila raja tak berkenan, dia sanggup pejam mata ataupun tak pandang. Pokok pangkal dia ialah hati kita tu. Dan kena ingat hati pula dia berbolak-balik. Kadang-kadang dia jadi baik, kadang-kadang jadi jahat. Sebab tu kita jangan duk berasa gelisah. Jangan duk berasa tak mau buat baik dah. Sikit-sikit dah buat baik dah, lepas tu buat jahat pula. Malas dah nak buat baik, buat jahat semua. Tak boleh.
Sebab kita faham hati tu, qalb dia tu berbolak-balik. Sebab tu Nabi ajak suruh berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, sekalian hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami. Tu doalah kita minta supaya tetap hati. Kita tak boleh tetap hati kita sendiri, melainkan Allah yang tetapkan. Habis tu. Jadi kita faham dah tajuk bahasan al-mutasawwif ni berkenaan tentang hati. Jadi tak payahlah timbul persoalan yang kata, oh, orang tu kaya, ni kawan ustaz dah, tok guru dah, tapi pakai kereta 3-4 biji, rumah 2 tingkat, bawah tanah lagi, kolam renang. Tu ustaz tu mengajak tasawuf tapi kaya pada orang lain lagi. Tu kena faham. Sebab apa? Sebab sifat zuhud, sifat qanaah tadi ni berada dalam hati, bukan pada luaran. Baik dah luaran dia tu, baik sebab ulama dia tahu kan. Ustaz-ustaz ni kalau kata dia beramal dengan ilmu tasawuf, dia tahu. Habis. Dan adapun hukumnya, hukum pula, hukum apa? Sunat ke, harus ke, fardu kifayah ke, fardu ain ke, haram ke, apa? Dan adapun hukumnya, hukum ilmu tasawuf ni, mengaji tu, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Hukum dia fardu ain. Fardu tu wajib, ain tu diri. Wajib tiap-tiap diri. Yang mana? Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Yang berakal ni kita faham tak gila. Keluar dah orang yang gila tak masuk dalam ni. Lagi pula lagi sampai umur. Sampai umur ni baliklah. Kalau tak balik kanak-kanak tak masuk dalam hukum wajib tadi. Jadi fahamnya kita ni tengok kita ni kanak-kanak ke orang tua ataupun dewasa. Balik lagi. Balik. Dah ada cukup syarat dah. Berakal dah. Aku sekat lah ni tak gila lagi. Maka kena mengaji ilmu tasawuf. Kalau tak mengaji, berdosa lah. Selama kita hidup tak mau tahu mengaji, berdosa. Habis tu. Dan adapun tempat ambilnya. Ni tempat ambilnya. Maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Ambilan ni pun bukan ulama-ulama ambil kutip kat tepi jalan. Bukan ambil secara mimpi. Bukan ambil secara jumpa orang-orang ni dah. Maknanya ambilan itu pun mulia juga daripada apa? Daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Jadi tak ada timbul dah isu yang kata ilmu tasawuf ni seperti mana ayat Ca' ke, seperti mana benda yang patut kita tinggalkan benda ni. Sebab mengaji tasawuf ni seolah-olah merugikan. Merugikan. Pasal apa? Semua pakat tak mau kerja. Semua pakat ni susah. Orang Islam mengaji tasawuf semua pakat dia susah. Bukan. Tu yang kita faham tadi ni. Susah kaya tu luaran. Dalaman tu penting. Dalaman tu penting. Hati kita kalau berpegang pada kita letakkan mata benda dunia, harta dunia dalam hati, tak kira hang kaya ke, hang miskin sekalipun, hang akan tak buat benda kebajikan. Berbeza dengan hati yang bersih, dia letak harta dunia dia tadi ni di tapak tangan. Mudah dia nak bagi, bila-bila orang minta, mudah nak bagi. Jadi tilik kepada hati yang tu saja. Jadi dalil ambilan Quran tadi ni surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jelas. Kita pun dah baca dah ayat ni. Tinggal lagi yang kenangan kita buat lebih kurang. Ini kenanganku ni. Tak hurai panjang lah. Kenangan orang ni, kita bancuh, kita hurai, tak mau. Ini sifat yang tak baik.
Makna apa? Dialah Allah yang mengutuskan, yang mengutus fil ummiyina, ummi, dalam kalangan ummi. Allah angkat Nabi dalam kalangan ummi. Ummi ni pada yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Nabi ni ummi lah, tak tahu baca, tak tahu menulis. Jangan kita kata tak tahu baca tulis ni sebagai kekurangan, dia sebagai kemuliaan lah. Sebab apa? Kalau kata Nabi pandai tulis, pandai baca, hikmah dia, orang akan petikai, oh Quran yang bawa tu tulis sendiri lah, bukan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Tuhan dia. Dia tulis sendiri lah, pasal dia pandai tulis. Tu Allah nak selamat. Kalau dapat tak, kalau kata dia tak pandai menulis, tak pandai baca, dah Quran tu jadi mukjizat. Habis. Utus tu sebagai rasulan minhum, sebagai rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim, dia membaca. Tadi kita kata ummi tak pandai tulis, tak pandai baca. Ni pula dia kata yatlu alaihim, dia membaca atas mereka itu ayatihi, akan ayat Quran pula. Kita pun buat dah benda ni. Kita tak tahu baca, tapi bila orang habaq kita baca apa yang orang habaq tu. Baca juga. Cumanya kalau tengok atas, tak tahu baca. Tapi dia boleh baca dengan apa yang dia ingat. Yang tu kena beza. Jadi tak ada lah timbul persoalan. Selesai tentu. Tempat yang kita mahu ialah wa yuzakkihim. Tempat yang kita mahunya. Yang kata dalil, ambilan hukum, apa dia ambilan al-mutasawwif ni. Apa dia? Wa yuzakkihim. Tazkiyah, menyucikan daripada kekotoran jahiliah. Apa dia? Jahiliah. Sembah berhala, percaya benda-benda karut marut, hasad dengki, hukum hakam ni ditinggalkan, tak peduli dengan undang-undang. Tu dipanggil jahiliah, panggil jahiliah. Jadi Nabi mai ni supaya nak keluarkan kekotoran tadi ni, atau menyucikan kotor tadi ni kepada bersih. Apa dia bersih? Apa dia? Boleh mengesahkan Allah Ta'ala, i'tiqad Allah tu esa, i'tiqad Allah yang mengada, Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui, i'tiqad macam tu lah hati. Kemudian nak menghilangkan hasad dengki. Satu. Dan lagi pula hukum hakam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ambilan kedua daripada hadis Nabi SAW. Hadis ni pun terkenal. Itulah hadis Jibril. Jibril menyerupai seorang lelaki masuk ke dalam majlis Nabi SAW. Langkah sahabat-sahabat semua duduk depan Nabi bertemu lutut. Tangan di paha masing-masing lah, bertemu lutut. Tanya berkenaan tentang iman, Islam. Dah habis iman Islam, dia kata sadaqta, betul. Pindah pada soalan yang ketiga, ihsan. Nabi pun cerita, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kata, kamu beribadat seperti mana seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Kalau tak mampu buat macam tu, kamu pandang seolah-olahnya Allah sedang melihat kamu. Yang tu dipanggil ihsan. Sadaqta juga, betul. Lepas tu soalan yang keempat, tanda-tanda kiamat. Habis tu. Tempat yang kita mahu ialah ihsan itu. Makna ada dalil dia. Quran pun ada, hadis pun ada. Jadi tak ada dah unsur nak tolak, tak mau mengaji ke, tak boleh dah. Last, dan ada pun namanya, nama tasawuf ni dipanggil ilmu tasawuf, nama dia. Tasawuf ni bahasa Arab, bahasa Melayunya ilmu penyucian, kebersihan. Bersih ni pun ada juga khilaf ulama. Suf daripada bulu. Orang dulu-dulu ni kalau pakai bulu ni, orang yang nak menghinakan diri depa, nampak selekeh saja pakai bulu binatang. Tu pun dipanggil juga sufi. Habis. Okey. Sambung nanti pada kata dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir dan daripada segala perbuatan yang keji. Tangguh dulu, sambung pada
perjumpaan yang akan datang. Summa qala, dan ketahui olehmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.